Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 membentangkan tajuk yang keempat iaitu pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Okey, ahli kumpulan saya Nurul Syadini binti Muhammad Dewan, kemudian Siti Aisyah binti Zainuddin dan Suraya Hani binti Muhammad. Okey, kemudian kita akan tengok Kerajaan Akbar pada tahun 2000 terkinilah terkini. Tajuknya ialah Bapa Rogol Anak dipenjara 428 tahun dan sebatan 204 sebatan. Tajuknya ialah wajahkah ini berlaku Bapa Rogol Anak. Isu yang kedua, waktu ni bapa ni umur 40-an, Rogol Anak berumur 15 hingga 19 tahun. Anak orang anak. Anak sendiri, anak kandung. Dan yang boleh jadi kantunnya mak dia sendiri nampak perbuatan ayah merogol anak. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan juga bapa rogol anak. Bila dapat tahu anak tu mengandung, mak dia tu suka rela untuk bercerai dengan suami dia untuk ayah tu kahwin dengan anak dia. Dia dah kahwin sedikit dekat Thailand. Jadi bila anak tu dah lahir nak daftar kan, daftar jadi JPN dapat trace lah punya tu. Dia kena rujuk pada orang ramai pula. Maksudnya sekarang ni isu seksual ni ataupun isu-isu berkaitan dengan seksual ni berleluasa dekat negara Malaysia. Okey. Seterusnya ialah pengenalan. Okey, pendidikan seksual. Apa itu pendidikan seksual? Pendidikan seksual ialah membabitkan penjelasan, bimbingan dan kaunseling mengenai pemahaman seksual serta penjagaan kesihatan organ reproduktif ataupun organ dalam mana pembiakan manusia lah, manusia. Ia memberikan pengetahuan mengenai seksualiti diri sendiri dan ia juga menyentuh mengenai aspek yang tidak normal dan tingkah laku yang tidak diingini berhubung dengan seks dan bahaya ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan. Kalau kita buat seks ni, apa penyakit yang akan berlaku pada seorang manusia. Dan juga pendidikan seksual ni juga selalu dikaitkan dengan remaja. Menurut Rohati 1998, remaja ialah peringkat peralihan dari alam kanak-kanak menuju alam dewasa. Maksudnya kalau kita pendidikan seksual ni bukan kita nak ajar murid kita tu seksual ni macam mana kita nak buat seksual. Tak, bukan. Nak ajar dia supaya murid tu dia menghindari jangan melakukan seksual. Seterusnya ialah pendidikan seks itu merupakan proses pendidikan, proses mendidik dan memberi pengetahuan tentang aspek-aspek berkaitan seksual antara lelaki dan perempuan dan perlu didasarkan dengan konsep keimanan dan kepercayaan kepada Allah yang telah menciptakan manusia. Dan juga pendidikan seks ini juga adalah untuk mendidik hawa nafsu syahwat manusia sesuai dengan ajaran Islam supaya ia menjadi nafsu yang dirahmati Allah dan memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan dan juga supaya manusia itu sendiri, anak-anak murid kita menjauhi daripada sifat perbuatan zina. Seterusnya ialah pendidikan seks merupakan salah satu elemen dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam dia tak ada tajuk khusus ataupun buku teks khusus tentang pendidikan seks, tak ada. Cuma dia akan masuk dalam beberapa topik, tapi topik tu dia akan macam dia relate juga dengan tajuk pendidikan seks ni. Dan yang seterusnya ialah falsafah pendidikan Islam ni. Inilah yang FPI adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan pengayaan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita tahu, bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan kita sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri kita, masyarakat dan anak sekitar seterusnya negara kita ke arah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, seterusnya, apakah tujuan pendidikan seks dalam pendidikan Islam ni? Adakah kita memang nak jom kita mengajak murid kita buat seks, tak kan? Pendidikan seksual ni adalah sepatutnya diajar secara formal dalam kelas supaya murid dia tadi dia tak dapat ilmu seks ataupun pendidikan seksual tu dia
daripada medium yang tidak sepatutnya. Contoh, kan sekarang kan ada banyak dark web macam tu kan. Ataupun dia search macam mana nak gini-gini contoh. Seterusnya yang kedua ialah untuk memberikan benteng kepada raja tu ataupun anak didik kita dan untuk mencegah penyalahgunaan organisasi yang dimiliki. Contoh, organisasi ada organisasi dia tak buat benda yang tak sepatutnya. Ataupun dia pegang orang yang punya. Kemudian yang ketiga ialah untuk mengajar remaja agar berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang mungkin orang lain tu dia nak buat gangguan seksual terhadap dirinya. Macam mana cara dia nak mencegah daripada orang yang ni lah gangguan seksual. Dan yang keempat ialah untuk mengajar remaja agar bertingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama serta memelihara kesucian agama masing-masing. Okay, seterusnya ialah berikut adalah berkaitan dengan ayat-ayat Quran yang membincangkan berkaitan elemen pendidikan seks secara langsung tidak langsung. Ada, saya senaraikan 10 contohnya. Beberapa ayat Al-Quran ni yang Allah turunkan kepada umatnya, dia sentuh berkaitan dengan seksual. Contoh, perkahwinan dan kehidupan suami isteri. Contohnya saya bacakan maksudnya. Manusia ni Allah ciptakan secara berpasangan. Surah Yasin ayat 36 yang mana Allah kata Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia semuanya berpasangan baik dari apa yang ditemukan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Ini salah satunya. Dan ada juga ayat Quran yang Allah sentuh tentang kebersihan diri dan cara mandi wajib. Hak ibu bapa dan anak-anak, seks dan zina dan kewanitaan, percintaan lelaki dan perempuan, zina. Yang pada selalu kita dengar ayat apa? Dan larangan tidak bermain dan melihat bahan-bahan lucah. Tak boleh hubungan seksual sejenis, larangan homoseksual, surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 ni kisah ni kaum Nabi Lut. Dan jenayah, jenayah kutukan membunuh anak perempuan. Allah sangat-sangat mengutuk perbuatan membunuh anak perempuan. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung, saya Siti Aisyah, saya akan menyambung untuk tajuk ni. Okay, kita akan pergi kepada tahap pendidikan seksual dalam Islam. Macam kiranya dalam Islam ni ketika mana bila kita nak ajar anak-anak, murid-murid kita berkenaan pendidikan seksual ni. Kita tak adalah terus budak tu 7 tahun kita terus cerita perkara yang rumit. Kita akan pergi step by step. Step yang pertama, kita ada tahap tamyiz yang mana ketika tu anak-anak budak-budak ni umur 7 hingga 10 tahun. Ibu bapa mulai memisahkan tempat tidur, tempat mandi untuk anak-anak yang berlainan jantina. Ajar anak untuk mengetuk pintu bilik sebelum masuk. Kiranya kita ajar yang asas dahulu. Nak masuk bilik mak ayah, ketuk pintu. Perkara yang asas. Okey, seterusnya ada tahap murahaqah. Murahaqah ni kita boleh kata dia macam tahap nak meningkat kepada balik. Waktu ni anak-anak berumur 10 hingga 14 tahun. Ketika ni kebanyakan mereka dah baliklah. Dah keluar haid dan sudah yang lelaki pun dah keluar air mani. Anak sudah masuk kepada fasa remaja, sudah keluar haid dan sudah balik. Perlu menekankan kepada menjaga batasan antara lelaki dan perempuan. Kalau dalam kelas sendiri, kita kalau boleh elakkan daripada bersebelahan. Anak lelaki dan perempuan duduk sebelah-sebelah. Sebab dulu masa sekolah rendah saya rasa saya pun pernah duduk macam tu juga. Macam pernah buat macam tu lah. Okey, dekat tahap murahaqah ni juga kita selitkan supaya mereka ni, ajar mereka supaya elakkan daripada keluarkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan lucah. Sebab pada tahap murahaqah ni mereka punya otak tu cepat dapat apa saja yang dia orang buat, cepat dapat. Bila buka handphone, buka
bercakap perkara yang tak baik tu, senang dia dapat. Okey, seterusnya kita ada tahap balik. Tahap balik ni 14 hingga 16 tahun. Semasa ni fikiran menjadi lebih matang, dedahkan berkaitan dengan zina. Tu ni tak silap teknik apa yang kita belajar form 4 tu kan, sains tu kan. Waktu ni otak dia orang ni macam dah mula berkembang lah kan, dah berkembang. Tahap ni juga kita boleh ajarkan tentang perkahwinan, cara-cara menahan diri sebelum berkahwin. Okey, terusnya. Okey, ni ada sedikit statistik tapi daripada 2017. Okey, kat sini dia kata 13 hingga 17 tahun. Maksudnya kat sini usia remaja, peratusan yang dah melakukan seks ialah 7.3%. Daripada 100%. Betul tak? Okey. Kat sini dia klasifikasikan yang dah buat seks sebelum umur 14 tahun, yang lelaki ada 35%, yang perempuan ada 27%. 27 ke 3? Daripada 73% lah. Bukan, ni kan. Ni secara total. Ni sebahagian daripada ni. Macam tu. 73% lah. Macam tu. Okey, seterusnya yang sudah melakukan seks dengan pelbagai orang berkali-kali, multiple partner. Hari ni orang ni, esok orang lain. Ni dalam kalangan remaja tau, 2017. Okey, 21 lelaki dan perempuan pula 11%. Dan currently sekarang buat seks. Dia masih melakukan seks juga ada. Untuk lelaki 6% dan perempuan 5%. Okey. Kat sini dia kata prevalence ni maksudnya kelaziman melakukan seks. Kalau kita tengok sini tingkatan 1 9.3%. Waktu ni tinggi lah. Sangat tinggi. Sebab dia orang kita tak belajar kat sekolah kan. Jadi pada dia orang benda tu normal. Seterusnya form 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, boleh? Okey, isu-isu bangkit. Okey, yang pertama kita ada sumbang mahram. Sumbang mahram ni tahu tak? Hubungan zina antara yang ada pertalian darah. Contoh ayah dengan anak. Yang mana kalau buat sumbang mahram ni nak kahwin, contohlah anak dia mengandung, tak boleh kahwin. Sebab benda tu mahram kan. Nasab dia akan rosak dan sebagainya. Ni antara artikel yang ada lah. Sumbang mahram dengan kakak sehingga hamil. Remaja mengaku salah. Ni kemungkinan juga disebabkan waktu kecil mak ayah dia tidur kan sama-sama kan. Lelaki perempuan tidur satu bilik dan sebagainya. Yang kedua, kita ada hamil anak luar nikah. Ini pun biasa juga kita dengar kan. Remaja buang anak, nak sampah dekat tandas. Okey, yang bawah ni kita ada rogol. Rogol ni sebab budak tu dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada orang tarik dia ke kan. Lepas tu kita ada halwat. Okay, halwat kalau dalam Islam ada perkataan halwa, tak ada ti. Halwa tu maksudnya bersendirian. Untuk orang-orang yang buat ibadah kan, orang sufi zaman dulu, dia menggunakan perkataan halwa. Apa dia? Tapi yang ni kalau kita kat Malaysia kita pakai halwat ni untuk duduk berdua-duaan kan dalam satu bilik yang tertutup. Okey. Okay, seterusnya kita ada LGBTQIA+. Okey. Dulu kita dengar LGBT kan. Seiring dengan IR 4.0 mereka pun dah tambah juga buat mereka. Okey, ni semua dah tahu kan LGBT kan. Q ni maksudnya cure. Maksudnya dia tak tahu, dia tak ada, saya ni tak ada jantina. Saya boleh tadi macam binary. Bukan? Non binary. Non binary.
saya ni bukan lelaki, saya bukan perempuan. Dia boleh je Pak jadi Ada time saya nak jadi perempuan, dia jadi perempuan. Ada time dia jadi lelaki. Jadi anak kelamin ni dua biar gitu. Ada mana saya Dia pilih orang dia. tak dia tak kisah. Dia orang jadi lelaki perempuan. Dia jadi lelaki. dia boleh jadi perempuan. Tapi dia declare dia kena masuk jadi perempuan. Okey, kalau I ni saya faham lah, dia kata dia hunsa. Hunsa ada dua. I ni intersex. Kalau A ni pula maksudnya dia punya tahap untuk melakukan seks tu kurang. Habis Low dia punya. Okey, ni kalau kat Malaysia ni kita mungkin kurang sikit, tapi ada puak-puak yang LGBT kan. Transgender ni ada. Gay lesbian tu macam kurang sikit lah. Ada. kita je tak tahu. Kita je tak tahu. Kita dah merancang. Okey, seterusnya kita ada pedofilia. Pedofilia ni yang mana orang dewasa ni dia tertarik kepada anak-anak kan, 13 tahun ke bawah. Kalau tengok artikel ni, Richard ni dia pernah mencabul 200 kanak-kanak Malaysia. Dia ni bila dia buat serbuan dekat rumah dia ni dalam laptop, banyaklah gambar lucah-lucah kan anak-anak budak-budak ni. Lepas tu dia ada patung tu, dia ukir gambar budak-budak tu. Dia punya tahap masa tu sekali dia punya tu. Okey, lepas tu pornografi. Pornografi ni terdedahlah kepada benda-benda yang porno dekat internet. Macam tak silap saya ada YouTube channel, nama dia sebut kan. Macam apa, Bros Gang tu kan. Bros Gang tu. Pernah dengar Bros Gang tu kan. Macam dia buat video pasal contohlah dia panggil lah satu kumpulan ni kan. Perempuan ni pernah tertinggal dengan dia punya teman lelaki, lepas tu pernah lakukan seks. Contohlah dia akan tanya dan tanya-tanya kan. Lepas tu perempuan tu akan cerita-cerita. Lepas tu dia macam mencuci otak-otak orang yang tengok tu. Orang yang tengok video-video dia. Dan rata-rata yang menengok video tu ialah anak-anak remaja. Dia orang yang tak faham apa ni, betul ni, dia buat ni. Kesian je orang ni, dia ikut je lah kan. Okey, seterusnya kita ada zina. Zina tahu kan. Ayat Quran pun ada sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Okey, sebab penolakan pendidikan seksual di sekolah rendah. Okey, yang pertama kita ada malu untuk berbincang mengenai topik seksual di dalam kelas. Cikgu malu tak nak cerita pasal ni? Dah tak malu dah. Macam mana nak terangkan kat budak? Kita ada term sikit. Dah tak ada malu dah. Nak lapik ke macam kan? Tapi kadang benda Kadang kalau ustaz dia suka buat bahan pintar. Dia bahan lawak. Jadi benda tu tak dianggap sensitif sebab dia jadi benda lawak. Betul? Okay, lepas tu kita ada topik seksual menjadi tabu. Tabu ni maksudnya macam larangan lah. Masyarakat pun dia kata macam tak payahlah ajar budak-budak ni kan, sekolah kan. Kenapa ajar benda macam tu? Lepas tu ketidakselesaan guru untuk mengajar topik di hadapan murid. Sama lah ni. Okey. Sebab perlu menerapkan pendidikan seksual di sekolah rendah. Masyarakat lebih tahu risiko dan keselamatan yang perlu dilakukan sebelum menjalin hubungan. Kiranya anak-anak tahulah. Kalau nak buat hubungan seks kena kahwin dulu. Dia ada step dia. Dia tak boleh terus saja. Okay, penurunan kes pembuangan bayi, zina dan lain-lain lagi. Sebab mereka dah capnya bila dah ajar dalam kelas. Okey, seterusnya mencegah lebih baik daripada merawat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan dengan elemen pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Apa yang kita nak tahu, apa yang kita nak bincangkan tentang pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Yang pertama, hubungan seksual sejenis. Hubungan seksual sejenis yang kita tahu daripada kaum Nabi Lut. Okey, iaitu apa dinamakan kaum Sodom. Betul? Sodom. Okey. Mereka membuat hubungan sejenis dan kemudiannya
selepas Nabi Lut berdakwah tak jalan juga. Dia masih juga lakukan perkara tersebut. Jadi apa yang Allah turunkan? Allah terbalikkan bumi dia. Okey, ini kaum Nabi Lut lah. Okey, yang kedua ialah etika hubungan seksual antara suami isteri. Okey, etika hubungan seksual antara suami isteri bukan hanya diketengahkan kepada suami dan isteri, tetapi perlu juga diberi pendedahan kepada orang yang bakal menjadi suami ataupun yang bakal menjadi isteri, kerana pendidikan hubungan seksual ini sangat penting dalam hubungan suami isteri. Okey, tapi kalau untuk murid kita penting ke tak penting? Penting juga, tapi hanya sekadar sahaja. Bukan terlalu mendalam lah kita nak cerita dengan murid-murid kita kat sekolah. Okey, penggunaan air dalam bersuci. Kenapa kami terangkan penggunaan air dalam bersuci? Sebab bila berlakunya hubungan seksual, kita perlu mandi wajib. Jadi penggunaan air dalam bersuci itu sangat penting. Ni dah masuk dalam bab mandi wajib, bab taharah, betul? Okey. Seterusnya ialah penjagaan aurat. Okey, penjagaan aurat ni sangat penting pada masa ini. Kerana apa? Kerana saya boleh cakap, kalau dulu budak kecil, okey, budak kecil yang pakai dress boleh dianggap masih okey lagi, betul? Tapi untuk sekarang, masa kini, saya rasa pemakaian gown atau dress bagi kanak-kanak perempuan yang kecil tidak lagi menepati syariat. Sebab apa? Sebab berlakunya rupiah tadi ataupun sentuhan yang tak selamat, macam tu. Jadi kalau boleh, kalau ada anak kecil, saya sarankan atau saya nasihatkan supaya bila pakai gown tu boleh tapi ada seluar. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya, elemen pendidikan seksual dalam pendidikan Islam ni kita boleh katakan tentang sebab-sebab mandi hadas. Okey, sebab-sebab mandi hadas sama dengan penggunaan air dalam bersuci, kemudian pengasingan bilik tidur, kemudian penerangan konsep bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Okey. Konsep bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, apa di hadas kecil? Buang air kecil, buang besar ataupun kencing dan juga berak. Okey. Kalau hadas besar, haid, nifas, biladah, mani, Meninggal. okey, meninggal. Okey. Okey, kalau macam mana kalau istihadah ke, wadi ke, mazi ke? Jadi pendidikan seksual tu ataupun pendidikan tentang hadas-hadas besar perlu diketengahkan kepada murid-murid pada zaman ini. Okey. Yang seterusnya adalah perkara-perkara yang menyebabkan dosa besar. Contoh macam perlakuan sumbang mahram. Apa hukum dia? Dosa besar ke, dosa kecil ke, haram ke, makruh ke, sunat. Jadi cikgu perlu menerangkan dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Okey, larangan tidak berpakaian dan melihat perkara lucah. Ini elemen yang sangat penting. Peringkat kejadian penciptaan manusia macam mana dan hubungan sosial antara ahli keluarga. Okey, seterusnya, apa topik-topik yang terdapat dalam DSKP Pendidikan Islam? Antaranya, yang pertama ibadat tentang hukum sebagai manual hidup. Contoh macam apa hukum berzina? Okey, kita cakap dengan murid kan. Okey, apa hukum melakukan hubungan sejenis? Macam tu. Okey, untuk bab adab, aurat. Aurat sangat penting. Macam mana? Okey, caranya ialah guru membuat demonstrasi dekat depan. Cara berpakaian dengan betul. Contoh, guru pakai tudung macam ini, baju kurung penuh, adakah sesuai dengan pakaian untuk aurat? Okey, lepas tu kita tunjuk pula gambar. Macam mana kalau perempuan tu pakai baju ketat, seluar ketat, semua ketat. Adakah ia mendorong kepada perlakuan seksual? Kita terangkan pada murid macam tu. Dan yang seterusnya adalah konsep pergaulan dalam Islam. Okey, macam mana pergaulan lelaki dan perempuan? Okey, sekarang kalau kita ajar murid tahap 2,
diorang ni dah mula Bercinta. bercinta, ya, bercinta-cintun. Betul. Jadinya jadi satu kelas saya tak lagi. Okey. Jadi konsep pergaulan dalam Islam ni sangat penting sedikit perhatian. Okey, baik. Seterusnya adalah sukatan pelajaran yang ada di sekolah agama. Okey, sekolah agama kerajaan Negeri Johor lah. Yang pertama adalah subjek munakahat darjah 4 bab perkahwinan. Dalam bab perkahwinan ni, seperti yang kita tahu bagi ustazah yang ajar darjah 4, dia ada menyebut tentang kadar hasyafah. Betul? Okey, macam mana kita sebagai seorang guru nak terangkan kadar hasyafah, sedangkan kalau kita belum kahwin, macam mana? Kita tak tahu. Betul? Jadi macam mana caranya? Jadi itu antara salah satu peranan ataupun tanggungjawab guru untuk menyampaikan kepada murid-murid. Okey. Seterusnya adalah ibadat dan jaga bab taharah, sama juga dan ibadat dan sunat bab mandi wajib. Okey, kat darjah 4 kita ada bab haid, nifas, istihadah, kita ada belajar. Okey, sedikit saya nak menerangkan tentang suhakam. Apa itu suhakam? Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Okey, apa yang kita faham? Dia ditemukan pada tahun 1995, Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Okey, lepas tu tujuannya adalah memberi peluang kepada para guru untuk mendidik kanak-kanak mengenai hak mereka dan tindakan yang boleh diambil sekiranya berlaku pencabulan. Apa yang kita boleh ajar dalam sekolah melalui pendidikan sivik ataupun pendidikan Islam. Sivik ada lagi? Ada. Pendidikan sivik sekarang dimasukkan dalam pendidikan Islam. Setiap 1 bulan, akhir bulan akan masuk topik pendidikan sivik. Okey. Peranan guru. Okey. Yang pertama, peranan guru adalah menyampaikan ilmu. Ini adalah memang peranan wajib kita sebagai seorang guru. Yang kedua, guru perlu kemahiran untuk menyampaikan topik-topik dengan baik. Dan yang ketiga, menggunakan lisan yang tepat. Kenapa saya tekankan menggunakan lisan yang tepat? Untuk pendidikan seksual, kita tak boleh gunakan atau tak dianjurkan menggunakan kata-kata kiasan. Contoh, bebet, bunga. Tak boleh, kita tak digalakkan. Sebab kita kena gunakan zakar, faraj, Vagina. kemaluan, punggung, payudara. Betul? Jadi dia cakap bebet, bebet dia orang akan faham bebet tu burung. Betul, betul. Bunga flower lah kan. Dia tak faham bunga tu apa. Jadi sebagai seorang guru, pendidikan seksual ni sebenarnya dah diterapkan dari tadika lagi. Sebab tadika ada satu topik yang pendidikan kanak-kanak dia ajar tentang sentuh, boleh sentuh dengan tak boleh sentuh. Maksudnya dari kecil dia dah ajar sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Maksudnya kemaluan boleh sentuh tak? Payudara boleh sentuh tak? Mak dia boleh sentuh tak? Bapak dia boleh sentuh tak? Macam itu. Okey, seterusnya kesan. Ini yang terakhir, kesan positif dan juga kesan negatif isu pendidikan seksual ni. Kesan positif, masalah gangguan seksual terhadap kanak-kanak dapat dikurangkan. Yang kedua, mengurangkan risiko hubungan seksual bebas berlaku. Yang ketiga, memberi kesedaran tentang implikasi hubungan seks sebelum kahwin. Sama ada hubungan seks sebelum kahwin itu baik atau tak baik. Kesan negatif, merangsang keinginan untuk mencuba melakukan hubungan seksual. Contoh, lepas saya ajar bab munakahat tentang perkahwinan tu, diorang lagi membuat-buat nak tanya. Ustazah, ni macam mana Ustazah? Ni macam mana Ustazah? Agak-agak sampai kita, okey, dah cukup. Macam tu. Pengetahuan terlalu cepat daripada kita. Okey, dan kesan negatif yang kedua, menggunakan kaedah mencegah kehamilan dengan lebih kerap. Okey. Bila kita terangkan, kita akan terangkan tentang penggunaan kondom, betul? Jadi kadang-kadang dia memberi kesan negatif atau impak negatif kepada hubungan antara lelaki dan perempuan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Ada soalan tak? Saya Ibu. Okey, pendidikan sivik tu kalau bukan kan? Kalau sekolah kebangsaan mungkin ya. Tapi sekolah agama macam ada ke? Pendidikan sivik.
Beri dah TV sekolah menengah. Sekolah agama kan ada agama. Dia diterapkan dalam subjek ada akhlak sebenarnya. Dia macam nilai murni lah sebenarnya, motor nilai murni. Tanya apa penerimaan maksudnya ada penerimaan guru bila ada pelajar yang terjebak dengan hubungan seksual. Macam mana penerimaan kita sebagai guru? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita dapat tahu ada pelajar yang terjebak dan apa kita punya pandangan ataupun apa punya kita punya persepsi tindakan kita. Biasanya kalau ada berlaku macam tu, guru akan panggil pelajar tu secara personal. Okay? Dia akan beri counselling. Atau kalau guru tu tak mahir, mungkin dia akan panggil jabatan kesihatan ataupun guru counselling yang memang dalam bidang masalah pelajar. Macam tu. So kita, masa sekolah saya ada seorang guru yang memang dia ada dalam bidang pendidikan kaunseling. Jadi dia menggunakan pendekatan macam mana, kenapa budak tu jadi macam tu. Dia akan cuba nasihatlah. Benda tu dah memang terjadi dah. Jadi kita sebagai orang yang ada berdekatan dengan dia ni, kita akan bagi dia nasihat ataupun motivasi supaya dia ni bangkit. Dia dah buat dah kesalahan tu, tapi kita nak dia bangkitkan diri dia supaya lepas ni dia jangan buat, dan lepas ni dia tahu apa keburukan bila dia buat. Salah satunya adalah maruah diri dia sendiri. Yang kedua, mestilah faktor kesihatan kan. Kalau perempuan yang kena umpama ditebuk, tupai benda tu. Itu yang salah satu cara ataupun kaedah yang kita boleh gunakan. Boleh ke kita laporkan dekat pihak berwajib kalau ada isu tu berlaku? Biasanya memang Sama ada secara sukarela atau penggunaan. biasanya sebab tu bila kita panggil pelajar tu secara personal, kita akan jumpa ibu bapa dia kan sekali. So sama ada ibu bapa dia nak tutup kes ataupun nak Kalau melakukan pada tindakan pada melakukan pada pihak berwajib itu akan memalukan perempuan. Maksudnya pelajar. Nanti dia orang lagi mungkin dia orang akan terdedah. Sembunyi kan buat apa beritahu kalau cikgu akan beritahu. bila dah panggil pihak berwajib, confirm dia kena check pemeriksaan doktor secara berkala benda tu, sebab dia melibatkan dia punya fizikal. Adakah yang menjawab soalan? Ada lagi? Yang pendidikan civic, Saidah, okey? Okey, kalau kita tengok pada mata pelajaran yang ada dekat sekolah kafah kita ni, sekolah agama di Johor, memang tak ada direct pendidikan civic, tak ada. Tapi benda tu dia ada dalam setiap topik yang dibincangkan. Contoh kalau munakahat ada. Last kali dia akan cakap pasal pengajaran, dia akan cakap pasal nilai murni. Ada tak dalam kitab awak? Dalam adab pun Tak, awak ajar jawab apa? Pengajaran Di bahasa Arab lah mana ada. kalau bahasa Arab tak ada, sebab bahasa Arab lebih kepada kawaid, baca. Okey, terima kasih Sarah.